Assalamualaikum, hi, welcome to my YouTube channel. Aceh here. Okay, video kali ni Aceh nak cerita pasal Nabi yang seterusnya, iaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Okay, kisah Nabi Yusuf alaihissalam ni memang menjadi kisah Nabi yang favourite Aceh lah, okay. Sebab semua orang tahu Nabi Yusuf ni dia mempunyai rupa paras yang handsome dan semua orang memang macam suka lah dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam ni. So for those readers, spoiler alert. Okey, kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ni digambarkan dia punya handsome dia punya kecantikan dia. Kalau satu dunia kongsi sebiji apple, setengah apple tu dapat kat dia. Dia punya handsome tu. Dan dikatakan pada zaman Nabi Yusuf ni, ada satu tahun tu di mana depa ni melalui kemarau. Kira ramailah rakyat ni melalui kelaparan, kehausan. Dan bila depa tengok rupa paras Nabi Yusuf ni, mereka terus macam lupa yang mereka ni tengah lapak, tengah dahaga. Sebab duk kagumi sangat rupa paras Nabi Yusuf ni. Macam tak boleh digambarkan dia punya elok, dia punya cantik dia tu. Dia punya handsome dia tu sampai macam, oh my god, boleh hilang lapak dan dahaga. Hampa cuba bayangkan, hampa tengok saman tu sampai hampa macam boleh hilang kewarasan tu. Nabi Yusuf alaihissalam merupakan anak kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Dan kita tahu Nabi Yaqub alaihissalam dia mempunyai 12 orang anak. Nabi Yusuf adalah anak kepada isteri nombor 2 Nabi Yaqub, iaitu Rahil. Dan Yusuf pula ada adik yang bernama Bunyamin. Jadi atas daripada Nabi Yusuf, iaitu adik-beradik kepada bini pertama, Nabi Yusuf ni mempunyai 6 orang abang. Daripada kecil, Nabi Yusuf ni kira dia tak ada emak. Emak dia Rahil ni meninggal waktu melahirkan Bunyamin. Jadi mungkin disebabkan tu Nabi Yaqub alaihissalam ni dia memang sayang gila-gila anak dia Nabi Yusuf dan Bunyamin ni melebihi abang-abang depa. Jadi disebabkan tu abang-abang depa ni pun mulalah rasa dengki, iri hati, benci dengan Nabi Yusuf ni. Sebab kenapa depa ni macam depa ni buat apa saja dekat bapak dia, tapi bapak dia macam tak pandang sangat pun anak-anak mereka ni. Duk pandang yang Nabi Yusuf dengan Bunyamin saja. Jadi bila dah jadi macam tu, syaitan pun dia tak mensia-siakan peluang tu. So syaitan pun menghasutlah mereka ni supaya benci dengan Nabi Yusuf ni. Sampailah satu masa di mana Nabi Yusuf ni waktu dia kecil lah, Nabi Yusuf alaihissalam dia bermimpi 11 bintang, bulan, matahari semuanya tunduk kat dia. Jadi bila Nabi Yusuf mimpi macam tu, dia bagi tahulah bapak dia Nabi Yaqub. Nabi Yaqub waktu tu bila dengar mimpi Nabi Yusuf, Nabi Yaqub ni dia sangat happy, dia sangat banggalah bahawa yang anak dia ni akan menjadi seorang Nabi. Lepas tu Nabi Yaqub alaihissalam pun dia berpesanlah dekat Nabi Yusuf. Dia kata mimpi hang ni mimpi yang membawa maksud yang sangat besar. Maksud mimpi hang ni adalah hang akan menjadi seorang Nabi pada satu hari nanti. Lepas tu Nabi Yaqub dia berpesan dekat Nabi Yusuf, kata jangan cerita dekat siapa-siapa pasal mimpi hang ni, terutamanya dekat abang-abang hang. Sebab abang-abang hang ni ada sifat jealous, iri hati, dengki dengan hang ni. Kalau hang cerita pasal mimpi hang ni, takut depa ni macam buat something dekat hang, buat mengapa-apakan hang. And then pada satu hari di mana abang-abang kepada Nabi Yusuf, 6 orang abang ni, abang-abang dia ni yang nama Rabin, Syamun, Lawi, Yahuza, Yasakir dengan Zebulon. Okay, Aceh try ingat tapi ingat lupa. Okay, abang-abang depa ni macam bermesyuarat lah, berkumpul. Sebab depa ni macam dah tak tahan dah dengan kelebihan yang Nabi Yusuf ni ada, kasih sayang yang dia dapat daripada bapak dia ni. Jadi depa ni pun bermesyuarat, depa nak buat something dekat Nabi Yusuf ni. Depa macam nak selesaikan masalah ni. Itu abang-abang yang 6 orang. Ada lagi yang 4 orang punya, yang daripada bini nombor 3 dan bini nombor 2. Bini nombor 4. Termasuklah kira macam total depa yang bermesyuarat ni adalah 10 orang. Tak termasuk Bunyamin. Okay, lepas tu bila depa ni tengah bermesyuarat, salah seorang daripada depa ni pun suggest lah. Depa kata, kita kena bunuh Nabi Yusuf ni so that bapak depa ni pandang depa ni seorang anak. Yelah depa ni lah yang buat semua kerja-kerja, ambil hati bapak dia, tapi still bapak dia ni lebih kasih sayang ni dekat Nabi Yusuf. Lepas tu ada salah seorang daripada depa ni kata jangan bunuh, sebab bunuh ni kira
macam dosa besar. Jadi apa yang perlu kita buat adalah kita campurkan Nabi Yusuf ni ke dalam perigi. Dan nanti kalau ada pengembara yang lalu, mereka akan kutip lah Nabi Yusuf ni. Lepas tu ramai-ramai semuanya setuju dengan idea yang campur Nabi Yusuf ke dalam perigi. And then lepas tu mereka ni pun bagi tahulah dekat Nabi Yaakob, kata mereka ni nak bawa Nabi Yusuf pergi berburu. Nabi Yaakob tak bagi. Nabi Yaakob kata nanti jadi apa-apa dekat Nabi Yusuf, kena serang dengan serigala ke apa. Lepas tu abang-abang ni pun cakap lah, kami ada 10 orang. Kami ni macam orang yang bertenaga. Kalau Nabi Yusuf ni kena serang dengan serigala, takkanlah kami tak protect dia. Dan serigala pun takut kalau tengok macam ada beramai-ramai orang ni. Jangan risau, kami akan jaga Nabi Yusuf dengan baik-baik. Kalau kami tak dapat jaga Nabi Yusuf ni, kira kami ni adalah orang yang lemah sangat-sangat. Pujuklah Nabi Yaakob ni supaya mereka ni boleh bawa Nabi Yusuf. Waktu tu Nabi Yusuf berumur 7 tahun. Jadi Nabi Yaakob walaupun dia berat hati, dia macam tak apalah, bawa lah Nabi Yusuf ni baik-baik, jaga dia elok-elok, jangan salah pandang dia, jangan duk biar dia jalan sorang-sorang. Bagi nasihat lah. Dalam berat hati tu, kira Nabi Yaakob pun dia bagilah kebenaran dekat abang-abang Nabi Yusuf ni untuk bawa Nabi Yusuf. Abu Yamin dia pun tak bawa. Abu Yamin kira stay dengan Nabi Yaakob. Lepas tu bila dia pun sampai dekat satu tempat ni yang berdekatan dengan satu perigi, lepas tu abang-abang Nabi Yusuf dia koi Nabi Yusuf, belasah dia gila-gila punya. Koi dia belasah dia sampai Nabi Yusuf ni merayu pun dia pun buat tak tahu je. Bayangkan Nabi Yusuf ni waktu tu umur 7 tahun. Lepas dia pada belasah Nabi Yusuf tu, dia pun campak di dalam perigi. Kira dia pun ambil lah baju Nabi Yusuf ni dan dia pun campak Nabi Yusuf ni dalam keadaan telanjang. Lepas dia pun campak Nabi Yusuf tu, so dia pun macam ambil seekor arnab, dia pun ambil darah arnab dan dia pun percikkan dekat baju Nabi Yusuf. Lepas tu dia pun pergilah jumpa Nabi Yaakob, bapak depa, dan berpura-pura lah menangis, sedih, dan dia pun bagi tahu dekat Nabi Yaakob, kata yang Nabi Yusuf ni kena serang dengan serigala. Waktu tu kami ni macam tengah main. Nabi Yusuf kira duduk tepi tak join main. Tiba-tiba ada seekor serigala serang Nabi Yusuf dan bunuh Nabi Yusuf. Dan inilah sisa Nabi Yusuf yang tinggal, baju dia. Bila Nabi Yaakob tengok baju Nabi Yusuf ni, Nabi Yaakob dia dah macam tahu, kata abang-abang Nabi Yusuf ni tipu. Sebab baju tu tak ada koyak, tak ada cari apa pun. Elok baju tu. Kalau betul Nabi Yusuf kena serang dengan serigala, serigala mestilah dia cari, dia koyakkan baju kan. Ni baju tu elok. Dan Nabi Yaakob pun dia sedih lah bila dia kehilangan Nabi Yusuf. Dan tahu pula kata abang-abang ni tipu pasal Nabi Yusuf kena bunuh dengan serigala. Memang Nabi Yaakob ni sangat-sangat sedih. Dia menangis sampaikan buta mata dia. Okey, bila Nabi Yusuf dia dicampakkan ke dalam perigi, Nabi Yusuf ni pun dia meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sampailah satu masa di mana ada seorang pengembara ni, dia berhenti dekat perigi ni dan nak ambil air. Bila dia nak ambil air tu, dia nak ambil ayak ni, dia pun macam baling baldi kan. Bila dia baling baldi tu, Nabi Yusuf kira dia panjat masuk dalam baldi tu. Dan bila dia tarik, dia nampak seorang budak lelaki yang cantik. Dia kata, cantiknya budak ni. Kalau jual budak ni dapat harga tinggi ni. Okey, pada waktu tu, pada zaman tu lah, kira kalau siapa-siapa jumpa orang yang boleh dikatakan tak ada tuan, macam tak ada apalah. Pada zaman tu, kira macam kalau hang jumpa apa-apa, benda tu boleh jadi milik hang. Termasuklah orang. Kalau hang jumpa mana-mana orang yang macam helpless, tak ada apa-apalah. So, orang tu hang boleh ambil jadi hamba hang. Dan ada juga yang kata, kalau hang dibuang dalam perigi, bermaksud hang ni dibuang oleh ayah hang. Maksudnya keluarga hang tak terima hang. Jadi hang boleh memiliki orang tu kalau hang jumpa orang kat perigi. Ni Aceh baca dalam buku lah. Okey, bila pengembara tu dia jumpa Nabi Yusuf ni, dia kata, cantik budak ni kan, boleh jual harga mahal ni. Okay, dia pun bawa lah Nabi Yusuf ni pergi ke pasar yang terletak dekat Mesir. Mula-mula pengembara ni dia fikir macam dia nak simpan Nabi Yusuf ni sebagai hamba dia. Tapi bila dia fikir kos ni, macam nak bela, nak jaga seorang hamba, nak kena bagi pakaian, kena bagi makanan, jadi dia fikir macam tak apalah, baik jual je lah Nabi Yusuf ni. Dan memang dia jual dekat pasar Mesir ni dengan harga yang murah. Okay, ada seorang
seorang lelaki yang berjawatan tinggi. Dikatakan lelaki ni adalah menteri di Mesir ni. Tapi ada juga pendapat yang kata dia ni adalah macam ketua polis lah. Tapi kebanyakannya kata dia menteri. Okey, lelaki ni dia, kalau ikut dalam buku ada dua nama. Satu buku kata nama dia Al-Aziz. Satu lagi buku kata nama dia Futifar. Salah sebut, Futifar. Tapi Aceh sebut Al-Aziz lah, sebab Al-Aziz tu macam lagi senang. Okey, Al-Aziz ni telah membeli Nabi Yusuf AS. Dia tengok Nabi Yusuf ni, kata cantik budak ni kan. Tak apalah, ambil lah dia sebagai hamba. Bolehlah tolong dekat rumah dia, tolong dia, dan boleh jaga dia. Mana nak tahu dia ni boleh jadi anak angkat. Dan Al-Aziz ni, dia memberi pesanan dekat isteri dia yang bernama Zulaikha. Dia bagi tahu dekat Zulaikha, kata prepare lah tempat tidur, makanan, pakaian, semuanya secukupnya dekat budak ni. Sebab budak ni nampak macam seorang yang baik, yang bagus, yang mulia. Jadi mulalah Nabi Yusuf AS dia duduk dengan Al-Aziz ni dan juga isteri dia Zulaikha. Dan Nabi Yusuf ni memang dia ni sangat-sangat bagus, di mana dia ni dapat membantu Al-Aziz ni dalam pelbagai benda. Macam dia boleh kemas rumah, dia boleh cuci rumah, dan dia boleh tolong macam bab-bab buat pasal dokumen, pasal hal-hal yang berkaitan dengan urusan rasmi. Kira macam Nabi Yusuf ni dia seorang yang bijaksana juga. Makin lama Nabi Yusuf bila dia membesar, badan dia macam makin tegap dan rupa paras dia makin cantik. Dan Nabi Yusuf ni waktu dia remaja tu memang dia ni sangat handsome, sangat cantik, yang membuatkan Zulaikha ni tertarik sangat dengan Nabi Yusuf. Zulaikha ni memang dia obses sangat dengan Nabi Yusuf ni. Dia tengok je Nabi Yusuf ni satu hari, apa saja yang Nabi Yusuf ni buat dia tengok je. Dia macam mengagumi sangat-sangat lah Nabi Yusuf ni punya sifat dan juga fizikal dia yang cantik. Benda tu dah menaikkan syahwat dia tahu. Dia rasa macam aku kena dapatkan Nabi Yusuf ni. Dan Zulaikha ni pun dia buatlah sesuatu untuk menggoda Nabi Yusuf ni, di mana dia pakai pakaian yang paling cantik, lepas tu dia pakai minyak wangi bagi wangi-wangi, lepas tu buatlah posing yang macam boleh menggoda macam tu. Tapi Nabi Yusuf ni sikit pun tak pandang dia. Nabi Yusuf ni buat tak tahu je. Okey, dalam buku tak diceritakan beza umur Zulaikha dengan Nabi Yusuf ni. Tapi kita tahulah mungkin Zulaikha ni memang lagi tua lah daripada Nabi Yusuf. Jadi bila Zulaikha ni dia goda Nabi Yusuf tak jalan, dah bagi signal pun tak jalan, sampailah satu tahap Zulaikha ni dia dah tak tahan sangat. Dia buat plan lah macam dia nak dapatkan Nabi Yusuf ni. Zulaikha ni dia pergi panggil Nabi Yusuf masuk kat dalam satu bilik ni. Kira macam konon-kononnya macam nak suruh dia kemas bilik lah. Lepas tu bila Nabi Yusuf masuk ke bilik tu, Zulaikha ni dia tutup pintu, dia kunci pintu tu. Nabi Yusuf waktu tu dia macam tak bersangka buruk lah dekat Zulaikha ni, sebab dia rasa macam Zulaikha ni memang mau angkat dia. Lepas tu Zulaikha dia kata baring atas katil tu. Lepas tu Nabi Yusuf dia diam macam pelik, kata kenapa dia sini suruh baring. Lepas tu Zulaikha dia tolak Nabi Yusuf dekat atas katil. Lepas tu Zulaikha ni dia mulalah dia nak perkosa Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf ni kira macam tak pandang tauhid Zulaikha. Dan Nabi Yusuf ni dia kata sesungguhnya aku ni hanyalah hamba Allah dan maksiat tu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu Zulaikha ni dia kata aku ni dah buat macam-macam dah, aku dah goda lah hang. Sekarang ni aku nak hang. Kira Zulaikha ni ajak Nabi Yusuf ni berzina lah dengan dia. Zulaikha ni dia bukanlah wanita sebarangan. Dia ni adalah seorang wanita yang ada status, dan juga Zulaikha ni seorang perempuan yang memang cantik. Bayangkan dia ni bini menteri Mesir. Memang cantik lah Zulaikha ni. Tapi Nabi Yusuf ni memang tak pandang dia langsung. Lepas tu Nabi Yusuf ni dia cuba nak melarikan diri. Dia pergi dekat pintu. Lepas tu Zulaikha ni tarik Nabi Yusuf ni. Dia tarik terkoyak baju belakang Nabi Yusuf. Dan bila Nabi Yusuf dia buka pintu dan dia ternampak Al-Aziz dengan beberapa orang yang lain. Nabi Yusuf waktu tu dia tak cakap apa-apa. Dia macam dia diam je. Dia tercengang lah kata dia pun ni ada. Lepas tu Al-Aziz ni dia nampak Nabi Yusuf dan dia nampak Zulaikha tu. Lepas tu Zulaikha ni dia tak cakap banyak lah. Dia terus fitnah Nabi Yusuf. Dia kata dekat Al-Aziz, tengok ni Nabi Yusuf, dia cuba nak perkosa aku. Dia cuba nak mengapa-apakan aku. Setelah apa yang kita dah bagi dekat dia, kita kutip dia, kita bagi makan, kita bagi pakaian dekat dia, dia cuba nak perkosakan aku. Aku ni isteri hang ni. Lepas tu bila Nabi Yusuf dengar fitnah yang keluar daripada mulut Zulaikha, Nabi Yusuf pun dia pertahankanlah diri dia. Dia kata tak, sebenarnya Zulaikha ni yang nak mengapa-apakan dia. Dia tak mau mengkhianat orang yang dah jaga dia dengan baik, dah bela dia elok-elok dan dia dah anggap sebagai keluarga dah. Lepas tu Al-Aziz ni dia ni kira macam seorang menteri yang adil. Dia tak bersikap terburu-buru
terburu-buru, dan dia macam tengok situasi tu, dia kata macam something wrong. Dia kata macam benda ni kena diadili secara adil. Jadi dia tengok the whole situation, dia kata Nabi Yusuf seorang lelaki yang sangat bijaksana dan juga baik, mulia, dan isteri dia yang merupakan isteri yang sangat patuh kepada dia, sangat soleha. Jadi dia nak percaya yang mana dia tak tahu. Lepas tu datanglah seorang ahli keluarga mereka ni, ahli keluarga Al-Aziz ataupun ahli keluarga Zulaikha macam tu. Dia kata kira ahli keluarga ni seorang yang bijaksana lah. Dia kata cuba tengok baju Nabi Yusuf. Kalau baju dia koyak kat depan, maknanya Zulaikha ni lah yang bercakap benar. Kalau baju dia koyak kat belakang, bermakna Nabi Yusuf lah yang bercakap benar. Sebab kalau hang memperkosa wanita tu, maksudnya wanita tu dia akan protect diri dia kan. So dia akan macam protect diri dia, jadi macam akan tercari daripada depan. Kalau perempuan yang nak memperkosa lelaki, dia akan tarik lelaki tu. Kalau lelaki tu larikan diri, maknanya baju tu terkoyak kat belakang. Jadi logik lah benda tu. Dan bila tengok baju Nabi Yusuf, memang tak disangkakan lagi bahawa Nabi Yusuf yang bercakap benar. Di mana baju dia tu terkoyak dekat belakang. Jadi bila tengok situasi tu, Zulaikha ni memang dia malu sangat-sangat. Sebab dia dah cakap bohong. Tapi Al-Aziz ni dia bagus. Dia tak marah Zulaikha. Dia kata kira macam Al-Aziz ni dia kata dekat Nabi Yusuf lah, dia kata jangan memperbesarkan benda ni. Okay, Zulaikha hang kena minta maaf dekat Nabi Yusuf apa yang hang dah buat dekat dia. Jadi benda ni kira macam cerita sini habis sini. Jangan cerita dekat orang lain. Tapi situasi tu telah ditonton oleh beberapa pembantu dekat rumah ni. Jadi cerita ni telah disebarkan. Macam biasalah orang gosip kan. Bila mulut ni sampai ke mulut ni sampai ke mulut ni, jadi macam satu Mesir tu tahu kata Zulaikha ni goda seorang hamba, dan bukan setakat seorang hamba je. Zulaikha ni siap kena reject. Zulaikha ni seorang wanita yang cantik dan isteri kepada pembesar. Maksudnya dia berstatus tinggi. Tapi kena reject dengan seorang hamba. Macam hina gila Zulaikha ni. Bila cerita ni macam dah makin kecoh apa semua, sampailah cerita ni dah sampai dekat isteri-isteri pembesar. Isteri-isteri pembesar ni kira macam kawan-kawan Zulaikha ni lah. Semua pakat duk mengata lah dekat Zulaikha ni macam dia kena reject dengan hamba. Kata mesti macam malu gila. Macam dia pun duk kata kat dia lah. Lepas tu Zulaikha ni dia bengang sangat. Dia kata aku tak boleh, aku kena tunjuk juga dekat depa ni Nabi Yusuf ni rupa macam mana. Lepas tu Zulaikha ni dia invite kawan-kawan ni, isteri-isteri pembesar ni, untuk datang kira mai berparti lah, berpesta dekat rumah dia. Jadi Zulaikha dia letak buah dan pisau, dia hidang lah semuanya, dan dia letak kain putih. Lepas tu dia panggil lah isteri-isteri pembesar ni. Waktu tu kira macam depa ni pun berkumpul, bersembang, duk bercakap apa semua, sambil potong buah, sambil potong daging, duk tengah makan ni. Lepas tu Zulaikha ni dia panggil Nabi Yusuf. Dia kata boleh tak tolong ambil barang lah, macam ambil barang dekat situ lah. Nabi Yusuf ni pun dia macam dia lalu je. Dia lalu, dan isteri-isteri pembesar ni bila tengok Nabi Yusuf, depa terpukau sampai depa ni tak sedar yang depa ni dah terpotong jari depa. Depa kata, wih, cantiknya laki ni. Laki ni bukanlah seorang manusia. Laki ni adalah seorang malaikat. Depa kata tak ada orang yang secantik dia, tak ada orang yang setampan dia ni. Bayangkan punya handsome tak handsome sampai terpotong jari ni tak sedap. Macam kita tengok halik macam ya Allah, cantiknya, terpotong jari. Dulu waktu kecil-kecil tak faham lah handsome tu macam boleh mempengaruhi potong jari. Rasa macam bingungnya macam boleh terpotong jari tak rasa apa ke. Tapi bila macam kita tahu kecantikan tu boleh memukau, baru kita faham macam betul lah, memang kecantikan ni macam kita boleh hilang kewarasan tu, kita boleh hilang sense tu. Dia pun ni duk halik tengok Nabi Yusuf ni sambil tu potong jari ni. Lepas tu Zulaikha ni dia kata itulah Nabi Yusuf, hamba yang aku goda dia tapi dia tak layan aku. Hang bayangkan Nabi Yusuf ni dia punya handsome macam mana, handsome tak handsome, cantik tak cantik, lepas tu dia ni berhati mulia dan buat kerja semuanya bagus. Hampa bayangkan, hampa baru jumpa dia macam sekali imbas je, dia baru lalu je pun hampa dah terpotong jari. Aku ni duduk satu bumbung, satu rumah dengan dia, aku hadap muka dia ni tiap-tiap hari.
rasa aku boleh tahan ke? Bila Zulaikha cakap yang kata dia pun ni terpotong jari, baru dia pun tengok, dia pun tersedak kata dia pun dah terpotong jari dia pun. Oh, waktu tu kelang kabut lah, ambil kain ni, tutup ni. Tapi still dia pun tak boleh rasa sakit tu. Dia pun tak rasa sakit sebab dia pun duk halik lagi tengok Nabi Yusuf ni. Isteri-isteri pembesar ni pun sampai kata, patutlah Zulaikha ni tergoda dengan dia. Memang cantik, memang handsome sangat Nabi Yusuf ni. Geramnya tengok. Bila isteri-isteri pembesar ni pun bila dengar kata macam Zulaikha cakap tu, dia pun ni pun macam, betul lah apa yang Zulaikha ni. Bayangkan Zulaikha ni kena hadap Nabi Yusuf ni setiap hari. Mana nak boleh tahan. Memang naiklah hawa nafsu dia ni. Lepas tu isteri-isteri pembesar ni dia pun katalah dekat Yusuf. Dia berkata kat Nabi Yusuf, kata kenapa tak mau ada hubungan dengan Zulaikha ni. Zulaikha ni dia lah cantik. Cantik gila. Dia paling cantik sekali dalam negara ni. Takkan hang tak tergoda langsung. Lepas tu dia ni bukanlah orang sebarangan. Dia ni ada status. Orang kaya. Kalau hang macam layan dia, mesti dia boleh bagi hang kelebihan yang banyak dari segi harta, dari segi kedudukan. Hang tak mau ke benda tu? And then Nabi Yusuf pun dia kata, aku lebih rela di penjara daripada tergoda daripada hawa nafsu yang boleh membawa aku kepada arah maksiat. Kita tengok benda yang comel begitu dah geram. Kita rasa nak squish kan. Zulaikha dia tengok Nabi Yusuf yang handsome. Tak boleh tahan dah nafsu dia. Okey lah. Sayang. Oi. Apa aku? Bila dengar Nabi Yusuf kata macam tu, Zulaikha ni dan isteri-isteri pembesar ni yang dah terpotong jari mereka ni, jadi mereka ni pun bagi tahulah dekat suami mereka, macam demi nak jaga maruah mereka, disebabkan mereka ni tergoda tengok Nabi Yusuf dan dah terpotong jari mereka, nak jaga maruah mereka ni supaya macam orang tak cerita dah kata yang mereka ni tergoda dengan Nabi Yusuf. Jadi mereka kata masukkan Nabi Yusuf ni dalam penjara. Jadi pembesar-pembesar ni pun mereka masukkan Nabi Yusuf ni dalam penjara. Duduklah Nabi Yusuf ni dalam penjara tu atas kesalahan yang dia tak buat. Kira dia ni orang yang teraniaya lah. Dan hiduplah Nabi Yusuf dalam penjara tu beberapa tahun. Dan waktu Nabi Yusuf dalam penjara, Nabi Yusuf ni dia berdakwah dan mendekatkan diri dia dengan Allah. Dan ramai orang yang dalam penjara tu kira teraniaya juga. Dia pun ni dimasukkan dalam penjara disebabkan kesalahan yang dia pun tak buat pun. Pada satu hari di mana Nabi Yusuf ni dia berjumpa dengan dua orang tawanan ni, dan dua orang tawanan ni dia pun beritahu lah, dia berkata dia pun ni ada bermimpi satu benda ni. Salah seorang tawanan ni, dia ni merupakan pembuat roti dekat istana, dan salah seorang lagi dia ni kira macam serf raja. Dia yang bawa minuman alkohol dekat raja ni, dia yang serf ayak. Yang pembuat roti tu dia bagi tahu, dia kata dia mimpi yang dia tengah berdiri dan dekat atas kepala dia ada roti dan ada burung yang makan roti dekat atas kepala dia tu. Okey, tawanan yang serf ayak tu dia mimpi dia serf ayak dekat raja. Dia mimpi dia serve ayak dekat raja. Lepas tu Nabi Yusuf pun dia seorang yang bijaksana, dia ada kelebihan dia. Dia pun mentafsirlah mimpi ni. Dia bagi tahu dekat pembuat roti, dia kata satu hari nanti hang akan disalib dan akan mati. Yang serve ayak tu dia akan dilepaskan dan diampunkan dan akan balik kerja asal dia. Tak lama lepas tu apa yang Nabi Yusuf tafsir mimpi dia pun ni jadi betul-betul. Di mana pembuat roti tu memang meninggal dan yang serve air, yang pelayan tu diampunkan dan dibebaskan dan kembali kepada kerja dia. Lepas tu Nabi Yusuf ni dia siap besan lagi dekat yang pelayan ni. Dia kata nanti hampir cerita dekat raja, kata aku ni ada seorang tawanan dekat penjara ni dianiaya dan mohon untuk dibebaskan. Lepas tu bila pelayan tu dibebaskan, dia ni kira macam dia dah macam dilalaikan oleh syaitan. Syaitan dah melalaikan dia, membuatkan dia lupa nak sampaikan pesanan Nabi Yusuf tu. Membuatkan Nabi Yusuf dia duduk dalam penjara tu beberapa tahun. Sampailah satu masa di mana Raja Mesir ni dia bermimpi. Dalam mimpi dia tu, raja ni dia berdiri dekat tepi sungai Nil. Lepas tu sungai Nil ni dia kira habis kering. Kira surut sampai hilanglah air tu, dah tenggelam. Sampai sungai tu dah jadi macam tanah saja, macam longgokkan tanah. Lepas tu ikan-ikan yang melompat ni semua pakat nak masuk dalam tanah tu, nak berlindung dalam tanah tu. Lepas tu tiba-tiba daripada sungai yang kering tu keluar 7 ekor lembu yang kurus dan 7
ekor lembu yang gemuk. Jadi daripada sungai tu keluarlah 7 ekor lembu yang gemuk dan 7 ekor lembu yang kurus. Lepas tu lembu yang kurus tu dia makan lembu yang gemuk tu. Dan raja tu dia rasa takut sangat dengan mimpi tu sebab dia boleh dengar lembu yang gemuk tu menjerit bila kena makan. Dan dekat tepi sungai Nil yang kering tu tiba-tiba tumbuh lagi 7 tangkai hijau dan semua tangkai tu tenggelam dalam dekat tepi sungai tu. Lepas tu lepas tenggelam tu tumbuh pula 7 tangkai kering. Kira tangkai yang tumbuh tu kira tangkai gandum lah. Lepas tu raja-raja ni dia panggil lah pembesar-pembesar dia, menteri-menteri dia. Dia beritahu pasal mimpi dia tu. Tapi pembesar-pembesar ni seorang pun yang tak boleh nak tafsir mimpi tu. Ada yang kata yang tu hanyalah mimpi kosong. Dan ada juga yang kata macam tak logik. Macam mana boleh lembu kurus boleh makan lembu gemuk. Lepas kejadian tu dan pelayan yang serve air dekat raja ni dia teringat pesan Nabi Yusuf. Dia kata ada seorang pemuda dekat dalam penjara ni dia pesan dekat aku begitu beritahu raja. Lepas tu pelayan ni pun dia beritahu lah raja. Dia kata ada seorang lelaki ni nama dia Yusuf. Yusuf ni dia ada dalam penjara dan dia ni dia anaya. Dia ni pernah tafsir mimpi aku dan lagi seorang lagi dan tafsiran tu menjadi betul. Lepas raja dengar macam tu, raja pun beritahu dekat pelayan tu suruh pergi jumpa Nabi Yusuf. Kata lepaskan Nabi Yusuf supaya Nabi Yusuf ni boleh tafsir mimpi-mimpi ni. Lepas tu pelayan ni pun dia pergilah ke penjara dan jumpa Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf ni dia tak cakap apa pun. Dia macam tak minta ke tak tuntut ke macam tak berdendam ke apa ke. Pelayan tu dia just cerita apa yang raja mimpi dan lepas Nabi Yusuf dia tafsir mimpi tu, dia kira macam mengkajilah mimpi tu apa maksud dia dan dia beritahulah maksud mimpi tu. Nabi Yusuf pun dia beritahulah okey nanti negara Mesir ni akan mengalami 7 tahun kesuburan di mana tumbuh-tumbuhan semuanya memang tumbuh sihat elok. Jadi orang-orang Mesir kena memanfaatkan tumbuhan tu sebab lepas 7 tahun kesuburan ni akan mengalami 7 tahun kemarau. Di mana tumbuh-tumbuhan ni tak akan tumbuh, akan mati. Jadi cara terbaik untuk menghadapi masalah ni adalah menyimpan tangkai-tangkai gandum ni supaya nanti macam benda ni boleh tak tahulah macam simpan tangkai ni untuk ditanam ataupun untuk digunakan supaya ada tumbuhan nanti. Macam tu lah kira macam Nabi Yusuf dia bagi solution lah apa yang perlu buat. Lepas tu Nabi Yusuf dia bagi tahu akan ada 1 tahun di mana tumbuh-tumbuhan anggur depa ni akan sihat dan anggur-anggur ni depa akan gunakan untuk membuat air arak lah di mana depa memang mendapat air arak yang elok. Dan ada tahun yang sama juga di mana pokok zaitun depa pun akan tumbuh elok dan depa akan buat minyak daripada daripada pokok zaitun tu. Ini kira macam kelebihan Nabi Yusuf yang dia ada lah apa yang dia dapat. Lepas tu pelayan ni lepas dia dah dengar Nabi Yusuf explain, dia pun pergilah jumpa raja dan bagi tahu apa yang Nabi Yusuf ni bagi tahu. Lepas tu raja ni dia perintahkan Nabi Yusuf ni dilepaskan, diampunkan daripada penjara. Bila pelayan ni dia bagi tahu pesanan yang kata raja melepaskan dia, mengampunkan dia, Nabi Yusuf dia tak mau keluar selagi nama dia tak dibersihkan. Dia nak nama dia dibersihkan yang dia ni adalah orang yang teranaya dan dipenjarakan atas kesalahan yang dia tak buat. Lepas tu bila pelayan tu dengar macam tu, dia pun macam yelah dah Nabi Yusuf yang minta macam tu, so dia pun menyampaikan pesanan tu dekat raja. Dan raja pun dia kata nampak macam dia ni orang yang jujur, orang yang mulia. Jadi raja pun dia panggil semua isteri-isteri pembesar dan Zulaikha untuk dihadapkan untuk dia siasat pasal benda ni. Bila Zulaikha dan isteri pembesar-pembesar ni menghadap raja, jadi dia pun jadi takut lah. Dan raja ni tanyalah situasi yang sebenar, apa cerita yang sebenar yang terjadi dekat Nabi Yusuf ni. Jadi isteri-isteri ni dan Zulaikha ni pun mengakulah yang kata mereka ni telah menganiaya Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf ni sesungguhnya seorang yang mulia, yang jujur, yang tidak pernah membuat maksiat ataupun berzina dengan siapa-siapa. Dia tak buat penganiayaan kepada mereka ni. Mereka ni yang aniaya dia. Jadi disebabkan dah clarify benda tu dan dah tahu kata Nabi Yusuf ni tak bersalah, jadi Nabi Yusuf ni pun dikeluarkan daripada penjara. Bila Nabi Yusuf dikeluarkan daripada penjara, so Raja Mesir ni dia lantik Nabi Yusuf ni untuk menjadi menteri ekonomi macam itulah, untuk deal dengan masalah yang akan berlaku ni, di mana mereka akan mengalami 7 tahun kesuburan dan juga 7 tahun kemarau. Macam mana nak settlekan masalah ni? Macam mana Raja tahu Nabi Yusuf ni ada kelebihan, ada kebijaksanaan untuk settlekan masalah ni adalah bila Nabi Yusuf dia menghadap Raja dia bercakap dalam bahasa Arab. Lepas tu Nabi Yusuf dia boleh jawab. Raja tanya dia dalam bahasa Arab tu. Lepas tu Raja tanya, bahasa apa ni? Nabi Yusuf pun
pun dia jawab, ini adalah bahasa bapa saudara aku, Nabi Ismail. Lepas tu raja ni dia bercakap dalam bahasa Ibrani. And then raja tanya, ni bahasa apa? Lepas tu Nabi Yusuf pun dia menjawab dalam bahasa Ibrani. Dia kata, ini adalah bahasa ibu bapa aku, Ibrahim, Ishak dan Yakub. Bila raja tengok, oh, Nabi Yusuf ni bukanlah orang sebarangan, dia ni orang yang berpengetahuan dan dia boleh mentafsir mimpi dan dia boleh bercakap dalam banyak bahasa. Jadi sebab itulah raja ni tugaskan dia ni kira macam jadi menteri ekonomi. Bila Nabi Yusuf ditabarkan untuk menjadi menteri, jadi dia ni pun diberilah pakaian yang cantik-cantik. Waktu penabalan dia ni, kira Nabi Yusuf dapat duduk dekat dalam istana. Daripada diuji bertahun-tahun dalam penjara, dia diangkat menjadi seorang pembesar yang dihormati. Dan raja pun mengutuskan supaya Nabi Yusuf berkahwin dengan Zulaikha. Waktu tu kira macam Al-Aziz ni dah meninggal dunia waktu Nabi Yusuf dalam penjara. Kira Zulaikha ni dah jadi janda. Lepas Nabi Yusuf kahwin dengan Zulaikha, lepas tu Nabi Yusuf ni dikatalah dekat Zulaikha, kan benda macam kahwin ni lebih baik, macam nak kata hubungan ni lebih baik daripada yang sebelum ni, yang hang cuba nak membuat sesuatu benda buruk dekat aku. Zulaikha ni pun memang sangat cantik, wanita yang cantik dekat dalam negara Mesir ni. Jadi Zulaikha ni pun dia macam merendah diri lah. Dia kata, hang janganlah pilih aku. Sesungguhnya aku ni tergoda dengan hawa nafsu. Aku lemah dengan hawa nafsu aku disebabkan rupa paras hang, disebabkan hati mulia hang. Aku tewas dengan hawa nafsu aku. Lepas tu bila Nabi Yusuf dia kahwin dengan Zulaikha, baru dia dapat tahu kata Zulaikha ni sebenarnya still anak dara. Kira Zulaikha ni dia tak dapat satu kepuasan tu daripada suami dia. Dia masih anak dara. Sebab itulah bila dia tengok Nabi Yusuf ni, dia macam dah tak boleh dah, dia dah tergoda dah. Dan syaitan pun waktu tu kira hasut dia untuk buat benda-benda yang mungkar. Dan bila Zulaikha kahwin dengan Nabi Yusuf, dia pun ada 2 orang anak yang bernama Infratsim dan Minsha. Dua-dua anak lelaki. Waktu Nabi Yusuf dia berjumpa balik dengan saudara dia, abang-abang dia, waktu tu abang-abang dia yang 10 orang tu main naik unta dan bawa lagi satu extra unta. Kira macam ada 11 ekor unta, dia pun 10 orang. Waktu Nabi Yusuf tengok abang-abang dia ni, dia kenal lah abang-abang dia, tapi abang-abang dia tak kenal dia, tak tahu Nabi Yusuf ni siapa. Lepas tu Nabi Yusuf ni dia buat-buat macam dia cakap dalam bahasa Ibrani, dan ada penterjemah lah, ada orang yang translate apa yang Nabi Yusuf ni cakap. Lepas tu Nabi Yusuf ni tanyalah dia pun ni mai daripada mana. Dia pun kata sebab bahasa yang dia cakap ni bahasa yang berbeza dengan orang Mesir. Jadi hampa ni orang luar, patutnya apa yang kami bagi bantuan ni kat orang Mesir je. Lepas tu dia pun katalah, dia pun kata dia pun ni datang daripada keluarga yang baik-baik, daripada ayah yang baik-baik. Kira dia pun ni mai daripada Palestin, mai dekat Mesir ni nak minta bantuan. Sebab dia pun ni dah tak ada makanan, dah tak ada apa dah. Lepas tu Nabi Yusuf tanyalah, kenapa hampa ada 10 orang dan 11 ekor unta? Kami bagi bekalan dekat 1 orang saja. Ni hang bawa 11 ekor unta, maksudnya ada extra lagi. Lepas tu dia pun katalah, dia kata dia pun ada adik bongsu nama Bunyamin. Adik bongsu ni kira bapak dia pun tak lepaskan untuk dia pun ni bawa. Adik bongsu ni kira duduk je dengan bapak kami tak bagi kami bawa. Lepas tu abang-abang Nabi Yusuf ni dia kata, ambillah bayaran daripada kami. Ni bayaran dia untuk kami bayar yang adik bongsu kami punya. Lepas tu mereka pun bagilah gandum dekat abang-abang Nabi Yusuf ni. Dan Nabi Yusuf ni letak balik duit yang mereka bagi tu dalam karung gandum tu. Lepas tu waktu mereka balik, abang-abang ni pun ceritalah dekat Nabi Yakub, bapak mereka. Kata yang lepas ni kalau macam mereka nak minta bantuan lagi, mereka kena bawa Bunyamin. Lepas tu Nabi Yakub dia kata, takkan sesekali pun aku mengizinkan hampa bawa Bunyamin setelah apa yang telah terjadi dekat Nabi Yusuf. Lepas tu dia habaq lah, dia kata kami takkan buat sesuatu benda yang boleh mencederakan Bunyamin. Lepas tu dia kata kami jumpa seorang pembesar yang mulia yang bagi gandum ni dekat kita, sedangkan kita ni bukan orang Mesir, tapi dia bagi bantuan dekat kita. Lepas tu bila dia buka karung gandum tu, dia nampak duit yang dia bagi dekat Nabi Yusuf tu dah dikembalikan. Dia kata, tengok ni, duit yang kami bayar tadi untuk Bunyamin ni dah dikembalikan. Sesungguhnya orang ni mulia, jadi macam kita kena bawa juga Bunyamin ni jumpa dia, supaya dia ni boleh percaya yang kata kita ni macam ada 12 orang, ada 11 orang. Lepas tu makin lama gandum dia ni pun makin habis, dan Nabi Yakub ni pun dia arahkan anak dia pergi minta lagi gandum tu dekat Nabi Yusuf. Waktu dia jumpa tu memang dia tak kenal langsung Nabi Yusuf, dan dia ni memang mohon sangat-sangat dekat Nabi Yakub nak bawa Bunyamin ni. Nabi Yakub tak bagi. Dia kata dia memang tak percaya lepas apa yang terjadi kat Nabi Yusuf, tapi sebabkan dia ni dah mengalami
kekeringan, kemarau, dah makanan dah habis. Jadi Nabi Yaakob pun dia no choice, dia terpaksalah bagi depa ni bawa Bunyamin. Waktu depa bawa Bunyamin ni, kira macam depa ni bahagi tim tau, supaya macam orang tak tahu kata macam benda ni tak adil lah, sebab depa sebelah orang mai boleh dapat sebelah gandum. Tak adil lah kan. Jadi depa bahagi tim macam jadi 3 tim. 3 ke macam seorang 2 macam tu lah. Masuk ke pintu lain, masuk ke pintu lain. Jadi macam depa boleh dapat lah seorang 2 macam tu. Bukan, sorry, seorang 1 gandum. Lepas tu bila Nabi Yusuf jumpa depa ni, Nabi Yusuf pun sambut depa dengan baik, layan depa dengan elok. Lepas tu dia siap bagi tempat tinggal, macam bagi depa duduk berehat. Satu rumah tu 2 orang duduk. Bunyamin duduk dekat istana dengan dia. Lepas tu kira Nabi Yusuf ni pun dia layan lah Bunyamin, bagi makan apa semua. Lepas tu Bunyamin ni dia macam sedih lah. Dia kata bestnya kalau ada abang aku Nabi Yusuf, hang mesti suka dia. Lepas tu Nabi Yusuf ni dia macam usik lah Bunyamin ni. Dia kata hang suka tak kalau aku ganti jadi abang hang? Lepas tu Bunyamin pun kata suka, tapi tahu bukan daripada bapak yang sama. Lepas tu Nabi Yusuf pun dia macam mengalir lah air mata dia. Dia beritahu Bunyamin kata dia ni Nabi Yusuf. Bunyamin ni memang seronok gila lah. Dia kata dia rindu sangat-sangat. Nabi Yaakob pun bapak kita pun rindu sangat-sangat dekat hang. Dia menangis sampai dia buta. Lepas tu Nabi Yusuf ni dia nak macam suruh abang-abang dia ni bawa bapak dia ni. Nabi Yusuf ni dia kata dia tahan dulu Bunyamin ni, sebab dia kata Bunyamin ni curi something. Lepas tu abang-abang ni gelabah lah. Kata dia pun tak boleh bawa balik Bunyamin, sedangkan Nabi Yaakob ni dah habak dah kata depa ni mesti akan buat something dekat Bunyamin ni. Lepas tu dia pun kira macam abang-abang ni merayu lah dekat Nabi Yusuf ni supaya lepaskan Bunyamin ni, minta dia diampunkan. Lepas tu Nabi Yusuf ni dia kata lah, apa yang hampa dah buat dekat adik hampa yang Nabi Yusuf ni, hampa ingat tak apa yang hampa buat dekat dia? Hampa tahu tak hampa ambil, tarik, telanjang dia, buang dia dalam perigi. Lepas tu depa ni pun macam teringat balik kisah tu, dan depa ni macam mengakui lah kesalahan tu. Depa ni memang berdosa besar dekat Nabi Yusuf sampai membuatkan bapak depa ni buta. Dan lepas tu Nabi Yusuf pun dia beritahu lah kata siapa diri dia. Dia ni merupakan Nabi Yusuf, adik depa. Dan abang-abang ni pun terkejut lah tengok Nabi Yusuf ni dah besar, dah memang fizikal dah cantik, rupa paras cantik, baik pula. So Nabi Yusuf pun dia macam tak ada niat pun nak balas dendam dekat abang-abang ni. Tak ada sikit pun benci ke iri hati ke apa. Tak ada rasa dendam langsung dekat abang-abang ni. Dia malah dia lagi sayang dekat abang-abang ni. Dia ajak abang-abang ni duduk dekat istana. Lepas tu dia bagi ke meja dia. Dia bagi dekat abang-abang ni kata bawa baju ni pergi dekat bapak kita dan suruh bapak kita ni usap dekat mata dia. Dan bila abang-abang ni pun bawa, Nabi Yaakob ni dia dapat rasa kata macam Nabi Yusuf ni macam dekat dengan aku, macam dia boleh bau Nabi Yusuf tau. Dan bila abang-abang ni pun present lah baju Nabi Yusuf tu dekat bapak depa, dan Nabi Yaakob bila dia usap mata dia tu daripada kemeja Nabi Yusuf tu, dia bau Nabi Yusuf. Dia kata oh alhamdulillah Nabi Yusuf hidup lagi, dan mata dia pun dipulihkan atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Yaakob pun dibawa ke Mesir dan duduk dengan Nabi Yusuf dekat istana. Jumpalah Nabi Yaakob dengan Nabi Yusuf ni, peluk sampai menangis. Nabi Yaakob ni memang rindu sangat dekat dengan Nabi Yusuf ni. Begitulah kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni kisah dia dalam Al-Quran memang ada surah Yusuf. Jadi hampa boleh baca daripada surah Yusuf tu, memang komplit cerita dia. Cerita ni diturunkan, diwahyukan kepada Rasulullah SAW, di mana pengikut-pengikut Rasulullah ni depa ni macam kira macam minta Nabi ceritakan kisah Nabi, macam cerita full, komplit cerita. Jadi turunlah kisah Nabi Yusuf ni, komplit cerita dia daripada mula sampai habis. Kisah Nabi Yusuf ni memang menjadi satu pengajaran, di mana Nabi Yusuf ni diuji dengan adik-beradik yang dengki dengan dia, dan dibuang dekat dalam perigi, dan dijual dengan harga yang murah, dan dianiaya dan dipenjara. Banyak sangat ujian yang dilalui, tapi Nabi Yusuf ni tetap bersabar, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak percaya dengan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah kisah dia. So kalau ada apa-apa yang hampa nak komen pasal cerita ni, hampa boleh komen. Jadi Acik minta maaf kalau kisah Nabi Yusuf ni ada kekurangan dan kelainan. Kalau ada apa-apa yang hampa nak kongsi, hampa boleh komen dekat bawah. Ada tetamu yang kacau macam ni. Tengok ni. Oh sorry.